Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata Kabinet Anwar Ibrahim batal. Hai, ada pula yang cakap begitu. Saya tak percaya. Karena Kabinet Anwar Ibrahim sudah kelihatan sempurna dan perfect. Tapi ada orang kata perlu dibatalkan, perlu di-cancel, dan perlu di-reset semula. Kenapa sampai begitu? Ini karena ada orang kata tiada pemimpin berbangsa India, tiada pemimpin India dalam Kabinet Anwar Ibrahim. Bukan tiada, tapi kurang. Dan tiada beberapa pemimpin masyarakat India daripada pelbagai parti dilihat tidak senang dengan rombakan kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Selasa lalu. Ini komen, ini tulisan daripada sabudin.com. Tak patut tiada pemimpin India dalam kabinet. Susah sangatkah untuk Anwar wujudkan satu lagi kementerian baru? Soal Sabudin. Ini berikutan selepas rombakan tersebut, tiada pemimpin India diletakkan sebagai menteri. Sebelum rombakan, satu-satunya pemimpin India yang berada dalam kabinet ialah V. Sivakumar daripada DAP dengan memegang portfolio sebagai Menteri Sumber Manusia. Tetapi dalam rombakan yang dilakukan Anwar, V. Sivakumar telah digugurkan dan Menteri Sumber Manusia yang baru ialah Steven Sim, ahli Parlimen DAP Bukit Martajam. Bersekali dengan pengguguran V. Sivakumar yang disusuli, Steven Sim dinaikkan pangkat daripada Timbalan Menteri Keuangan menjadi Menteri Sumber Manusia. Seorang lagi pemimpin DAP turut dilantik sebagai menteri, yaitu Gobind Singh Dio yang diberikan amanah daripada sebagai menteri digital. Masalahnya di sini, meskipun DAP diberi tambahan satu lagi kerusi menteri selepas V. Sivakumar digugurkan, tetapi Gobind Singh Dio yang dilantik bukan seorang India. Beliau sebaliknya adalah berketurunan Bengali, yaitu anak kepada mendiang Karpal Singh. Bermakna V. Sivakumar yang digugurkan dan kedudukannya sebelum ini dikira mewakili kaum India tidak diganti dengan sesiapa daripada pemimpin India. Memandangkan amalan politik berdasarkan kaum dan bangsa menjadi pegangan di negara kita, kekecewaan masyarakat India berhubung ketiadaan wakil mereka sebagai menteri itu tentu saja mudah untuk difahami. Jadi, jika kita berbangsa India, kita pun pasti kecewa dan kecil hati dengan perkara ini. Lebih-lebih lagi kaum India agak ramai juga jumlahnya yang menyokong Pakatan Harapan sejak dulu lagi, baik melalui DAP maupun PKR. Bahkan MIC, sebuah komponen Barisan Nasional juga sudah berada dalam blok kerajaan sekarang ini. Dalam keadaan ini, maka amatlah tidak wajar wakil kaum India disisihkan dalam kabinet yang sekaligus seolah-olah menggambarkan tidak inklusif kerajaan Madani yang ada ini. Dalam hal ini, sebelum kekecewaan masyarakat India berlarutan, ada baiknya jika Anwar segera menambah satu lagi kementerian dalam kerajaan. Jika Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim boleh dipecahkan, maka tiada masalah sebenarnya Kementerian Sumber Manusia turut dipecahkan menjadi dua. Satu sebagai Kementerian Sumber Manusia, satu lagi untuk mengurus pekerja asing dan ia boleh dinamakan Kementerian Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan jumlah pekerja asing yang sah dan tidak sah, dianggarkan lebih 5 juta di negara ini, amat perlu sebenarnya sebuah kementerian khusus diwujudkan untuk menanganinya. Dan kementerian tersebut bolehlah diserahkan kepada mana-mana pemimpin masyarakat India sebagai menterinya. Atau boleh juga diwujudkan apa-apa kementerian lain yang bersesuaian dengan keperluan semasa negara. Demi kestabilan politik, keadilan dan sama-sama merasa kepada semua kaum, susah sangatkah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menambah satu lagi kementerian, kata sabudin.com. Lagi pula, selepas rombakan dilakukan Selasa lalu, jumlah menteri telah meningkat daripada 28 menjadi 31. Takkan tak boleh tambah seorang lagi, kata Sabudin. Apa pendapat anda semua? Saudara-saudara sekalian,
Sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe untuk isu kali ini. Tak patut tiada pemimpin India dalam kabinet. Susah sangatkah untuk Anwar wujudkan satu lagi kementerian baru, kata Sabudin. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini memang lucu. Anda pasti share kepada rakan-rakan Anda. Ini berkaitan dengan undang-undang kesalahan lelaki pikat istri orang tak berperlembagaan. Adalah pula isunya kali ini. Anda share kepada rakan-rakan Anda kerana ini lucu. Kesalahan lelaki pikat istri orang. Aduh, adakah lelaki pikat istri orang? Tak ada lagi kah perempuan lain yang boleh dipikat sehingga istri orang juga yang nak dipikat? Ini yang membingungkan kita. Disangkakan istri perempuan saja yang boleh memikat suami orang. Tapi yang ini undang-undang kesalahan lelaki pikat istri orang pula yang menjadi isu. Orang tak berperlembagaan, kata laporan di mykmu.net ni. Apa cerita ni sehingga ada lelaki nak pikat istri orang? Tak pula pernah saya dengar lelaki pikat istri orang. Tapi kalau wanita pikat suami orang, banyak kali kita dengar. Mahkamah Persekutuan hari ini memutuskan undang-undang berkenan kesalahan bagi orang lelaki memikat wanita yang sudah berkahwin sebagai tidak berperlembagaan. Panel 5 hakim yang diketuai Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat memutuskan Seksyen 498 Kanun Keseksaan melanggar peruntukan perlembagaan yang menjamin kesamaan di sisi undang-undang. Kata beliau, kami memutuskan Seksyen 498 adalah tidak berperlembagaan atas sebab ia secara menyalahi undang-undang, mendiskriminasi hanya atas dasar jantina yang melanggar perkara 8 dalam kurungan 2. Katanya dipetik melemel. Saudara-saudara sekalian, undang-undang kesalahan lelaki pikat istri orang tak berperlembagaan menurut Mahkamah Persekutuan. Apabila perkara ini ataupun berita ini menjadi tular, kita memang tersentak, kita memang tertarik. Sebab kalau kita biasa dengar, yang biasa kita dengar wanita memikat suami orang. Dan bolehlah lelaki itu berkahwin 1 atau berkahwin 2 atau berkahwin 3 atau berkahwin 4 mengikut agama masing-masing, mengikut keperluan dan kelayakan atau kesediaan lelaki tersebut. Menurut agama-agama tertentu, boleh, tiada masalah. Tapi tak pernah pula saya dengar istri dipikat lelaki lain. Kalau ini yang berlaku, banyak sudah case di media sosial, di laporan-laporan media, yang mana lelaki terlalu marah sehingga bergaduh dengan lelaki lain kerana istrinya dipikat lelaki lain. Ada juga yang sampai tetak menetak, ada juga yang mengamuk, dan mengamuknya pula dengan begitu kasar dan kejam sehingga ada yang tercedera, bertumbuklah dan macam-macam kerana istrinya dipikat lelaki lain. Ataupun kalau ada yang lebih teruk lagi sehingga menyebabkan berlakunya zina dan sebagainya, ini pasti yang bukan kita kehendaki. Tapi tak apalah, itu memang lumrah dunia yang mana tak pernah kita fikir pula kan. Tapi ini keputusan mahkamah apabila memutuskan undang-undang berkenan kesalahan bagi orang lelaki memikat wanita yang sudah berkahwin tidak berperlembagaan. Apa komen Anda semua? Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini pengakuan Dr. Agus yang paling kita tunggu. Baru-baru ini dia didakwa kononnya telah pun membuat gangguan seksual di atas bot dalam hotel di Bintulu. Tapi akhirnya tampillah Dr. Agus selepas disiasat di Bukit Aman pagi tadi. Ini jawapan Dr. Agus. Dr. Agus kata dia tidak membuat sebarang gangguan seksual. Menafikan. Dr. Agus menafikan ganggu Wahab secara seksual di atas bot
dalam bilik hotel di Bintulu. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Jekom, Muhammad Agus Yusuf, menafikan tuduhan beliau membuat gangguan seksual terhadap kaki tangan agensi itu, yaitu Abdul Wahab Abdul Qadir Jilani di Bintulu. Sumber berkata, dalam proses mengambil keterangan di IP di Kajang hari ini, Agus memberikan kerjasama dengan menjawab 70 soalan diajukan kepadanya. Daripada soalan yang diajukan, ada 2 kejadian. Satu atas bot, satu lagi dalam bilik hotel. Semua kejadian di Bintulu. Beliau beri kerjasama jawab semua soalan, katanya kepada FMT. Agus hadir di IP di Kajang ditemani peguamnya Zafli Pakwateh sekitar pukul 11 pagi dan kelihatan meninggalkan perkarangan balai polis tersebut kira-kira 1.15 petang. Beliau bagaimanapun enggan ditemu ramah pemberita yang menunggu di pintu masuk balai polis tersebut sejak pagi. Ketua Polis Negara Razarudin Husin sebelum ini berkata, siasatan dijalankan di bawah Section 354 Kanun Keseksaan kerana mencabul dan Section 377D atas kesalahan melanggar kesopanan. Pada 30 November, Wahab ke IP di Kajang bersama peguamnya Faizal Abdul Rahman untuk memberi keterangan dan membuat laporan bagi membersihkan namanya termasuk dalam kes video perbualan lucah dengan Agus. Beliau juga mengakui tertekan dan trauma dengan apa yang berlaku dalam kes itu. Agus dan Wahab dalam sidang media khas 17 November lalu mendakwa video perbualan mereka yang tular di media sosial sudah disunting dengan Wahab mendakwa diarahkan individu berkenan yang bernama Mr. H untuk merakam video perbualannya bersama Agus. Saudara-saudara sekalian, makin hari kita makin bingung, makin tak tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam video perbualan Mr. H ini ataupun Wahab, video Wahab ini. Siapa sebenarnya yang bohong dan siapa sebenarnya yang bercakap benar. Kita akan tahu nanti dalam perbicaraan di mahkamah kalau ada. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan Muhyiddin Yassin yang paling menarik perhatian kita. Muhyiddin kata, lantik Perdana Menteri memang kuasa agung, tapi tak mutlak. Itu kata Muhyiddin. Wah, sudah lama Muhyiddin tidak bercakap tentang kuasa agung, tentang kuasa mutlak, tentang lantik Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, ini isi laporan dari Malaysia kini. Perlembagaan persekutuan memang tidak mensyaratkan hanya orang Melayu Islam boleh menjadi Perdana Menteri. Kata Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Bayangkan ini pengakuan Muhyiddin yang mengejutkan kita semua. Tapi Lim Kit Siang pula telah disiasat oleh polis berkaitan perkara itu. Jelasnya, keputusan untuk memilih seseorang untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ditentukan oleh 222 ahli Dewan Rakyat, bukannya rakyat, kata beliau. Muhyiddin berkata, mana-mana ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti di Dewan Rakyat akan terpilih menjadi Perdana Menteri. Tak kira sama ada individu terbabit Melayu ataupun sebaliknya. Menurut perkara 43 dalam kurungan 2 kurungan E Perlembagaan Persekutuan, yang di Pertuan Agong boleh melantik seorang ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri yang pada hemat baginda mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Perlembagaan tidak menyatakan ahli Dewan Rakyat itu mesti seorang Melayu, kata Muhyiddin. Nah, ini pengakuan Muhyiddin yang paling kita tunggu dan paling bagus setakat ini. Pun begitu, bekas Perdana Menteri dan timbalan Presiden UMNO itu juga mengingatkan, sejak merdeka negara sudah mempunyai 10 Perdana Menteri yang dilantik mengikut peruntukan perlembagaan berkenaan. Kesemua mereka adalah dalam kalangan orang Melayu, katanya lagi dalam hantaran di Facebook hari ini. Semalam, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mencadangkan supaya Anwar Ibrahim menggerakkan usaha memindah perlembagaan supaya hanya orang Melayu Islam boleh menjadi Perdana Menteri. Mungkin dengan cara ini sedikit sebanyak dapat memulihkan sokongan orang Melayu di negara ini
kepada kerajaan campuran pimpinan beliau berbanding memperagakan capal, songkok, cium kerlis atau bertiwikarma bahasa katanya. Tertakluk kepada Dewan Rakyat. Polemik sama ada orang bukan Melayu boleh atau tidak menjadi Perdana Menteri timbul kembali susulan kenyataan ahli politik veteran DAP Lim Kit Siang kepada pelajar Malaysia di United Kingdom bulan lepas. Mengambil contoh bagaimana pemimpin kulit hitam Barack Obama menjadi Presiden Amerika Syarikat selepas 230 tahun penubuhan negara itu, Lim berharap suatu hari nanti akan berlaku di Malaysia. Pandangan itu bagaimanapun membuatkan dia dikritik hebat oleh pelbagai pihak termasuk pemimpin parti dalam kerajaan. Bagaimanapun, anggota Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim yang juga seorang peguam tampil mempertahankan Lim dengan berkata, perlembagaan memang tidak melanggarnya atau melarangnya. Nick Abdul Aziz pula pernah menyatakan isu latar bangsa seorang tidak perlu dipertikaikan untuk menjadi Perdana Menteri asalkan individu terbabit beragama Islam. Nick Abdul Aziz yang ketika itu menjadi Mursidul Am Parti berkenan berkata, bangsa seseorang tidak wajar dipertikaikan. Nak bukan Melayu jadi Perdana Menteri tidak apa, asalkan beragama Islam, sebab mana boleh pimpin Islam kalau tidak Islam, kata beliau. Contohnya, negeri demokrasi. Adakah jawatan diberi kepada komunis? Negeri komunis pula, adakah dia akan beri kepada orang demokrasi? Tak ada. Negeri komunis maka pemimpin komunis yang pegang. Negeri demokrasi maka demokrasi yang pegang. Negeri Islam maka orang Islamlah pegang. Jadi bangsa apapun tak peduli, katanya pada Mei 2012. Mengulas lanjut, Muhyiddin berkata, walaupun yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik seseorang menjadi Perdana Menteri, ia tidak bersifat mutlak. Menurut Perlembagaan Persekutuan, sekiranya majoriti ahli Dewan Rakyat termasuk Melayu dan bukan Melayu menyatakan kepercayaan kepada seorang ahli bukan Melayu untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, maka jadilah dia Perdana Menteri. Yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara dalam pelantikan Perdana Menteri, namun kuasa budi bicara itu tidaklah mutlak. Ia tertakluk kepada ahli Dewan Rakyat itu yang mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat, kata Muhyiddin lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye.